إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan kita sekarang ini sedang merayakan hari raya yang Idul Fitri. Namun pada hakikatnya dalam Islam hari raya Idul Fitri hanya satu hari saja. Tapi kita rasakan bahawa kita dah puasa sebulan, maka kita rasa kita berhak untuk meraya sebulan juga. Tapi hakikatnya raya Idul Fitri hanya satu hari saja. Tapi itu kalau hanya salah, tidaklah salah. Menjamu saudara, tapi saya itu jangan membaca hingga sanggup melakukan habis segala duit karena semata-mata nak merayakan. Namun apa yang kita sedari ataupun juga suatu yang tragis, suatu yang memimpinkan kita, yang hancur lemuk hati kita yang berlaku. Dan kita telah tahu bahawa sebelum ini umat Islam, rohingya, umat Islam di Gaza, Palestin, umat Islam di di Syria, disembelih, disiksa. Dan yang terbaru umat Islam di Mesir. Dan kita tidak boleh merasakan bahawa apa yang berlaku kepada mereka masalah mereka, tidak masalah kita. Kerana bila seseorang itu beragama Islam, akidah yang sama, kiblatnya sama, cara mengikutnya sama, maka mereka itu adalah saudara mara. Namun kita tengok apabila musim digulingkan dan naik kerajaan sementara yang dipimpin oleh Abdul Fattah Al-Sisi, mereka menghalalkan penggunaan peluru hidup ke atas pro-demokrasi. Golongan pro-demokrasi itu yang terdiri daripada Ikhwan Muslimin Mesir menggunakan peluru hidup. Dan apa yang kita saja dari dibakar, sama ada yang sudah mati ataupun masih hidup, dibakar, hidup-hidup dibakar. Dan apa yang dilepaskan bukan gas pemedih mata, tetapi gas kimia yang digunakan. Dan saya tengok dari itu, apabila mereka terhidu, terus keluar darah daripada mulutnya, daripada hidungnya. Dan peluru yang digunakan itu bukan peluru yang kecil, itu ada lagi kesan tembakan peluru yang masih nazak, dan yang digunakan di kepala wanita dan sebagainya, amatlah menghidupkan. Tapi kenapa sebenarnya Amerika dan yang begitu marah dengan
disebabkan Mursi memanglah kerana Mesir lebih 30 tahun diperintah secara bersih di zaman Muslim Mubarak, dan sebelum itu Jamal Nasir dan Anwar Sadat hancur Mesir kerana harta negara menjadi harta, dan kejatuhan Mubarak pun disebabkan yang sekarang ini banyaklah media baru iaitu media elektronik, media massa yang mana menyampaikan maklumat secara panas. Dan di Mesir juga berlaku ramainya dalam 30 orang petugas media mau sedang menggambar datang daripada bahasa Arab semua. Dan kita tengok memang sesuatu yang kejam yang dikecam di seluruh dunia, termasuklah di barat sendiri kecam perkara yang berlaku pada orang-orang menggunakan begitu. Kalau nak tangkap, tapi kenapa guna begitu? Tidak ada lihat, dan senjata yang digunakan diimpor khas daripada Israel. Ada tulisan Israel senjata yang dipegang, yang jarang digunakan oleh tentera Mesir sebelum. Namun apa yang mengembirakan kita, kadang-kadang mengatakan, Ustaz, kenapa benda berlaku pada Islam, kenapa berlaku? Ada masalah. Satu perkara, bukankah dia orang yang selalu berdoa kepada Allah, kenapa Allah Ta'ala turunkan kepada mereka? Satu lagi, Allah Ta'ala yang tahu hikmah. Dan satu perkara yang tidak berlaku sebelum ini, di mana bila penyokong pro demokrasi ini nak solat, remaja-remaja, pemuda-pemuda Kristian daripada bangsa Kipti Mesir, dia bahasa Kipti, cakap Arab tapi dia Kristian, pegang tangan bersama mereka mendepan tentera yang datang membiarkan saudara mereka yang Islam sembahyang di belakang. Satu perkara yang kita tidak jangka sebelah. Dan kita kena banyak berdoa. Saudara baru kita dari rasa orang lain, saudara baru kita sama kita banyakkan. Sehingga kan ada saya baca satu blog yang terjemah blog. Saudara mara di Syria, di Gaza dan juga di Mesir, dia kata kami tidak harap wang kamu. Dan macam saudara kita di Gaza telah pun dikubur apabila Mursi dia buka luas sempadan Mesir dan Palestin. Tetapi bila tentera yang di kota tentara kami ada, dia tutup dan terowong-terowong terhibur, dan masyarakat Gaza ini sedang dikepung oleh kereta-kereta kebal. Kalau boleh masa saya untuk memahami, dia kata kamu doalah kepada kami, umat Islam doalah kepada kami, kerana satu perkara senjata yang orang kafir tak ada, iaitu doa. Dia kata banyak berdoa kepada kami, juga Allah memberikan pertolongan kepada kami. Banyak berdoa. Kita kena banyak berdoa, malam-malam selepas solat doa untuk mereka. Jangan kita kata itu saudara malu. Jadi insyaAllah agak emosi kita lihat apa yang berlaku kan. Tak apalah, kerana kita orang Islam, apa yang berlaku kepada saudara malu kita. Dan kita akan sambung perbicaraan kita berkenaan dengan kepentingan akidah dalam Islam, akidah yang rosak, akidah Mu'tazilah. Dan sekarang ini Malaysia sendiri fahaman Syiah begitu berleluasa. Katanya lebih 300,000. Malah mereka memohon dengan ROS supaya ketubuhan mereka itu sah di sisi undang-undang. Kalau kerajaan benarkan juga ada. Dan kita ketahui Syiah ini
Dia bukan adalah keluar daripada Islam ataupun agama yang ditaja oleh Yahudi. Dan dia ini satu fahaman yang memang ta'assub kepada imam-imam itu. Ditunjukkan dalam itu kita tengok sanggup mereka makan najis. Imam-imam itu sanggup makan. Akan nak lepas mendapat syafaat najis. Ta'assub. Dan kita Islam ini kebenaran adalah kebenaran hadis Al-Quran dan hadis. Tak boleh lagi siapa pun dia jangan selewih daripada Quran dan hadis. Bila selewih lagi daripada Quran dan hadis, kita kena tolak dan tinggalkan mereka. Bila kita masuk, waktu yang kita dah kita ulang balik, masuk perbincangan kesimpulan ke surat 65. Ini kerana saya bicara kali ini perkara soal pokok pangkal akidah kita. Ini akidah. Ini akidah, bukan perkara main-main. Perbincangan dan kesimpulan akidah yang batal, yang batal. Yang pertama, akidah yang batal ialah kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Macam saya kata Syiah, dia azan dia pun berbeza, qomat dia pun berbeza. Dia tambah asyhadu anna aliyu, apa dia tambah lagi? Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu aliyu, 3 kali dia ulang. Habibullah kata. Dia tambah, kita dengar Arab. Kadang-kadang kita kata, ini orang sini pandai ni, pensyarah universiti ni. Takkan dia nak tipu, tak kira. Rasa akidah habis. Walaupun dia nampak educated, tapi bahlul lah. Kalau ikut Syiah memang bahlul. Atau yang terkeluar daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh lagi. Kena pegang dengan yang dipegang oleh i'tiqad pegangan ahli sunnah wal jamaah. Di mana i'tiqad yang sebut ini i'tiqad Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lainnya daripada i'tiqad yang sesat. Mu'tazilah ni nak balas baik dan wajib bagi Allah. Maknanya budak yang mati kecil tak boleh masuk syurga, tak boleh masuk neraka, duduk tengah-tengah. Itu bagi Mu'tazilah. Jabariyah, jabar sifat Allah. Maknanya sifat Allah diletakkan kepada manusia segala-galanya. Qadariyah tak boleh juga serah semata-mata kepada Allah. Dan nak buat macam mana dan Tuhan bagi takdirkan aku nak buat maksiat, tak boleh. Takdir sudah. Ada juga dia kata bila kita pandai disandarkan kepada hadis, la taharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu jasad, satu zarah itu melainkan dengan izin Allah. Nah, dia buat maksiat mana Tuhan izin. Dia kata letakkan kesalahan itu kepada Allah. Tetapi yang kita pegangan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iaitu taklif dan mas'ul. Kita diberi tugasan dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ad-dunya darul ibtila wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat Allah Taala nak uji. Allah Ta'ala nak uji kita. Akhirat tempat Allah Ta'ala nak balas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menjadikan maut ke mati kita sebelum ni mati. Sejak kita sebelum ni mati, tak tahu kan? Kalau kita fikir sejak bila aku boleh ingat? Tak ingat. Kita sebelum ni mati. Apa Allah Ta'ala sebelum mati? Allah Ta'ala yang menjadikan kematian dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dia uji siapakah yang paling baik amalannya di sini. Sebenarnya sekejap saja dunia ini, sekejap sementara saja. Ada ulama kata bukanlah kehidupan kita ini kehidupan yang abadi, yang sebenarnya tidak. Kehidupan yang abadi sesudah kita mati dihidupkan semula. Sama ada syurga atau neraka, itulah kehidupan yang abadi yang hakiki.
Yang kedua, menurut kepercayaan Mu'tazilah, mereka yang melakukan dosa besar tidak boleh dikira lagi sebagai orang mukmin. Sama. Dia kata bukan orang mukmin. Tetapi bagi kita ahli sunnah, mereka yang melakukan dosa besar, selagi dia tidak menafikan hukum Allah, dia masih dikira sebagai mukmin, tetapi mukmin yang asi, orang mukmin yang berdosa, yang melakukan maksiat kepada Allah, yang melakukan dosa kepada Allah. Tetapi mereka tidak pula menjadi kafir. Dan samalah kita pun, orang yang melakukan dosa besar tidak kafir, selagi mana dia tidak ada jelas tiga perkara, sama ada dari segi i'tiqad dia, pegangan dia, ataupun perkataan dan perbuatan dia, yang menunjukkan dia keluar daripada Islam. Kalau ada jelas, kena tolak. Kalau jelas ini tapi saya pun pernah pergi apa nama, jemputan apa nama, rumah terbuka hari raya, datang betat, ingatkan bukan Islam, bukan Islam, betat tu ni pakai lantai lagi, lantai gas yang besar pakai siap manggul, ataupun dia letak bintang apa yang panggil black metal. Ini orang kita, benda yang orang barat tak nak, kita ambil balik. Orang barat sekarang ini dia terima Islam. Bolehlah tuan-tuan tengok dalam YouTube, mana dia terima Islam kerana hidup mereka tunggang langgang saja. Dia terima Islam. Kalau kita buka YouTube, kita tengok yang solat Jumaat tu sampai melimpah ke jalan raya itu bukan di Timur Tengah, di Eropah. Kerana mereka sudah tahu dan mula-mula mereka rasa itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Mereka rasa nikmat itu. Kita ni kena gila balik, supaya kita rasa nikmat yang ada pada kita, nikmat iman yang Islam yang besar, yang kita rasa kena gila balik. Mereka dah rasa, sehingga menjadi pendakwah atau bekas pada Yusuf kata jadi pendakwah. Jika mereka tidak bertaubat, mereka kekal dalam neraka, tetapi azabnya tidak seperti kafir asli. Kita memanglah ada pegangan ahli sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar ini mukmin yang asi, jika tidak bertaubat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika masih ada iman dalam hatinya, dia akan tetap masuk syurga setelah habis dosanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohlah kata dia tak semayang, tengah semayang dosa besar, dosa kecil. Kalau dia kata tak semayang kerana malas, belum lagi rosak dari segi akidah. Tapi kalau tak semayang, dia kata solat itu tidak wajib, dia kata kerana untuk orang Arab saja, rosak akidah, rosak akidah. Tapi Mu'tazilah kata dia duduk neraka, tapi azabnya tak sama kafir asli. Yang ketiga, i'tiqad kepercayaan mazhab Mu'tazilah, orang-orang yang kekal dalam neraka ialah kafir asli. Dan orang Islam yang mengerjakan dosa besar tanpa bertaubat kekal dalam neraka juga. Bagi Mu'tazilah. Tapi sebenarnya kita, syurga neraka ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan seorang abid yang hidupnya ratusan tahun, dan dia abid di mana hidup sentiasa beribadah kepada Allah. Tetapi dia nak masuk syurga dengan ibadah dia. Okey, baik, Allah Taala kata boleh. Tapi sebelum tertimbang satu saja, ibadah dia yang selama 300 tahun itu ditimbang dengan mata, anugerah mata yang diberi kepada dia itu, timbang sebelah aja, berat lagi mata yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Maknanya kita ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, Nabi kata celakalah orang itu apabila Ramadan berlalu, Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia, celaka. Nabi kata
tapi dosa itu masih banyak bertimbul-timbul. Sedangkan dalam hadis kursi Nabi Allah Ta'ala sebut, mintalah kepada aku tak peduli walaupun dosa kamu berapa banyak sekali. Apa begitu sekali murahnya Allah Ta'ala kepada kita. Tapi rugi. Tapi tengok yang tak puasa itu, dia yang berlebih-lebih nak sambut hari raya pada kita kan. Ini muka tak malu kan. Yang tak puasa itu bersungguh-sungguh, tapi semayang juga. Semayang apa? Semayang sunat Idul Fitri datang ni. Penuh masjid, mata masjid penuh. Yang tak semayang tak puasa pun datang juga nak semayang. Ini orang tak payahlah. Nanti cap komik kau raya. Ada potai pusang kau raya. Pasal tak puasa. Yang keempat, mazhab Mu'tazilah ditubuhkan dan dipimpin oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha yang telah tergelincir dari pahaman gurunya Hasan al-Basri, juga daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, seorang tabi'in yang bermadhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengajar di negeri Basrah. Dan Wasil telah mendapat sokongan daripada Umar bin Habib. Tapi sejak kita pergi di Mesir, tuan-tuan Mesir ni, kalau kita tengok gerakan Ikhwan Muslimin dulu lagi, pihak awal, tetapi mereka kata bahawa Jamaah Nasir daripada Ikhwan Muslimin dan juga Anwar Sadat daripada Ikhwan Muslimin. Tapi bila mereka dapat kuasa, mereka pedulikan. Mereka yang pula tangkap golongan Ikhwan Muslimin dan dipenjarakan di bawah tanah. Itu kan. Tapi itulah maknanya orang kata sebagai munafik. Banyak. Dan munafik di akhir zaman itu memang banyak. Munafik. Nabi kata kalau Allah Ta'ala takdirkan munafik ni tumbuh ekor, kita tak boleh berjalan kerana terpijak ekornya, ramai. Kita kena berdoa kepada Allah supaya kita tidak tergolong daripada golongan munafik. Yang kelima, mazhab Mu'tazilah dalam memahamkan agama sangat menggunakan fikiran mereka yang dicampurkan dengan falsafah Yunani. Dalam masa yang singkat sahaja, mazhab Mu'tazilah telah berkembang dengan luasnya mempengaruhi iktikad manusia. Dicampur dengan, dan Mu'tazilah ni lebih gunakan akal daripada Quran dan hadis. Dan kita dalam perbincangan ilmu kalam tauhid ni, kita boleh gunakan dua-dua hujah, tetapi kita lebih mengutamakan dalil nakli daripada akli. Ataupun kalau kita guna dalil akli, kita ambil daripada Quran dan hadis. Macam saya bincang dengan dia tanya dengan tua saya, dia tak apalah, kata beza siapa. Tua saya dia Muslim, Buddha. Dia tanya tentang kiamat, kita tak baca Quran, kita ambil intisari daripada Suratul Hajj, ceritakan bergeruk mukanya takut. Dan dalam masa yang singkat saja, mazhab Mu'tazilah berkembang dengan luasnya mempengaruhi iktikad manusia. Tapi ini Syiah. Kononnya mereka ini mendewa-dewakan Ali. Sebenarnya Sayyidina Ali tidak begitu. Sayyidina Ali tak minta pun didewakan, diagungkan, tidak. Kita biasa nama Muhammad Yusuf, Muhammad depan kan, tapi dia tidak Ali Hashimi, Ali Rafsanjan, Ali, dia tak Ali. Beza siapa.
dia mendewakan lagu. Dan apa nama, sudah ada, saya tengok dari YouTube ni, kahwin di antara orang yang berkenan dengan Syiah ini. Kerana apa? Satu pertamanya, sembahyang dia senang saja. Sembahyang dia kata 5 waktu juga, tapi dilaksanakan secara jamak 3 kali saja. Subuh tidaklah, apa nama, Zuhur dan Maghrib ada jamak. Zuhur dan Isya, Zuhur dan Asar dia jamak. Maghrib dan Isya yang senang di antara. Yang mengikut itu orang yang cerdik, pensyarah-pensyarah yang itu kita, golongan intelektual. Kita cari orang kampung macam mana? Syiah dia tak cari orang kampung, tak. Dia cari orang yang educated, yang boleh mempengaruhi orang lain. Dan ini kena ditangani sekarang ini. Jangan sampai yang berlaku di Syria kerana ta'assub dia. Tapi dia tengok dalam YouTube itu, ketika mana penganut-penganut Hindu yang berharap bahawa kawani yang cucuk-cucuk di badan dia ni, dia pun ikut sama juga. Dia sambut Yaumul Ashura, hari 10 hari awal Muharram. Dia sehingga ibadah dia pukul belakang dia sehingga berdarah. Dalam Islam tidak ada. Bukan kata kita sujud lama-lama kita gosok juga dahi kan. Tidak. Bukan itu. Islam tak ajar begitu. Ini bahaya. Sekarang ni kalau dia declare itu sudah 300,000, banyak. Menurut ajaran mazhab Mu'tazilah, Quran itu baru saja diciptakan. Quran ini baru. Dan dalam menafsirkan Quran dan hadis, mazhab Mu'tazilah terlalu banyak menggunakan akal fikiran mereka sendiri. Quran ni kitab Allah, kalam Allah yang qadim, bukan yang hadis yang baru. Dan orang nak menafsir Al-Quran ini, dia kena ada 15 ilmu baru boleh mentafsirkan Al-Quran. Tak boleh kononnya kita pandai bahasa Arab sikit ambil Quran. Kita sarah sendiri, kita tafsir sendiri. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal dia, mengaku dan kena pandukan kepada tafsir-tafsir muktabar. Dan kalau kita buka kitab tafsir, kenapa dia bawa banyak pendapat? Al-Hajjaj, Al-Hallaj, apa semua dibawakan. Ini pemahaman dia tidak lari. Dan yang sebenarnya dia kata wallahu a'lam, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dan ini yang Allah bagi dia tafsir ini. Ibnu Katsir tafsir ini. Yang ketujuh, fahaman mazhab Mu'tazilah banyak persamaan dengan fahaman agama Kristian. Misalnya, keyakinan mereka bahawa Quran itu baru saja diciptakan. Fahaman ini adalah di antara yang menyebabkan mazhab Mu'tazilah ini keluar daripada Islam. Al-Quran ini kalam Allah yang bersifat qadim, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 22 tahun atau 23 tahun. Dan Al-Quran diturunkan, dia ada asbabun nuzul, sebab nuzul, sebab turunnya ayat ada ni. Dan cuba kaji kitab lain tidak ada. Bible pun dia kaji, kenapa mungkin tidak ada? Malah berkenaan dengan Yesus, Al-Quran menyatakan lebih terperinci daripada Bible. Dan Bible itu jika kita kaji seolah dibuat selepas daripada ketiadaan Yesus, ketiadaan Nabi Isa. Banyak perkara yang ditumpuk tambah. Dan kita dari segi logik sebagai contoh, saya cepat belajar sikit. Apa nama, Yesus ataupun Nabi Isa ni masuk ke Yerusalem, Yerusalem. Dia lapar. Bila dia lapar, tengok pokok tin tu tak ada buahnya. Kalau dia marah, celaka lah kamu. Apa salah pokok tin kan?
Dan ini pada Nabi, malah dianggap sebagai Tuhan. Kenapa boleh sumpah pada pokok teh tersebut? Dia suruh mati pokok teh, matilah kamu dan kenapa? Patutnya doa supaya berbuah ketiga kan. Dari segi logik kan. Banyak benda yang ditolak kamu. Mazhab Jabariyah yang ke-8 telah menafikan langsung usaha dan ikhtiar kamu. Kita kaitkan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada kita taklif, tanggungjawab, beri tangan, beri mata, beri anggota, mas'uliyah, semua itu dipertanggungjawab di hadapan Allah. Segala apa yang kita lakukan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut iktikad kepercayaan mazhab Jabariyah, hamba tidak perlu mengerjakan kebajikan dengan mengharapkan pahala dan meninggalkan kejahatan kerana dosa. Buat ni kerana nak pahala dan meninggalkan kejahatan kerana dosa. Kita bagaimana? Yang pertama, kalau kita beribadah, kita kena harap redha Allah. Pertamanya, yang dosa pada Allah lah. Itu saya kata, kalau orang tak faham, dia pergi di masjid Nabawi, maknanya 300,000 kali ganda pahala semayang budak. Semayang budak Masjid Haram 500,000 pahala Allah Ta'ala. Ini sudah rasam tu. Dia tak solat salah, dia kata clear sikit, banyak sikit berdekat semayang. Dia bersiap pada Allah Ta'ala. Layak kita terima apa yang Allah Ta'ala janjikan. Dan kita tahu bahawa inna Allah la yukhliful mi'ad. Semuanya Allah tak pernah memungkiri janji. Tapi kita yang layak. Soalan kita ni layak untuk Allah Ta'ala penuhi janji ini. Itu yang kita ingin persoalan. Kita pun memang nak pahala kan. Nak pahala lah sahaja. Dapat nak beri juga. Tapi yang lebih utama harap pada Allah. Itu yang paling masalah. 9. Pengikut mazhab Jabariyah tidak mahu menggunakan akal fikiran kerana mereka menganggap semua usaha ikhtiar hamba itu akan sia-sia berlaku. Dan Tuhan nak tentu dia masuk neraka walaupun amal ibadahnya banyak. Kita pun kalau kita fikirkan ini bersiswa ibadahnya ratusan tahun, tetapi kerana diuji coba oleh Azazil Iblis, minum arak, berzina dan bunuh orang, dan satu lagi dia buat perkara syirik, dia sujud kepada syaitan Iblis, dan waktu itu tiba ajal, jadi penghuni neraka selama-lamanya. Tapi seorang yang dah bunuh zaman Nabi Musa AS 99 orang dan jumpa seorang syekh kata seorang pun dosa kau besar, Allah Ta'ala tak ampun, dibunuh lagi syekh tersebut jadi 100. Tapi kerana ada dalam hatinya ni, kalau aku tak kikis karak-karak dosa ini yang begitu banyak ni, memang neraka, tetap dia cari jumpa seorang syekh. Boleh syekh ni kata dengan syarat kamu keluar daripada kampung halaman yang penuh dosa itu, kamu pergi suatu tempat yang lain. Tiba-tiba belum sampai lagi, tiba ajal dia ditarik dan berebut di antara malaikat rahmat dan azab, sehingga buat pengadilan, diukur jaraknya, jarak yang ditinggalkan lebih jauh dan jarak yang ditujukan hanya beberapa hasta saja. Jadi penghuni surga, belum buat amalan lagi. Jadi kita macam mana? Kita mesti husnuzan billah, baik sangka kepada Allah Ta'ala, sentiasa baik sangka. Tapi kita kena sedar dosa kita ni banyak. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan pula rasa aku ni, kamu ni tak boleh, ini bukan kaki masjid ni, ada orang kata tak boleh. Patutnya dia bukan kita ajak dia, dia tak terima, tak apa.
Tapi ajak perkara kebaikan tetap diteruskan. Okey, yang ke-10, pengikut-pengikut. Kita mau apa dulu? Boleh kan? Tapi dah sempat habis juga lah. Pengikut-pengikut mazhab Jabariyah menyerahkan segala untuk nasib mereka kepada Allah semata-mata tanpa menjalankan usaha ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan dan menolak kecelakaan. Serah pada Allah bulat-bulat. Kita tak boleh. Kena berusaha selagi kita. Memanglah amal ibadah kita ni tak layak. Kerana singkat kita hidup tak sampai 1000 tahun. Sedangkan bandingan dunia yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'ud. Satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun dunia. Sedangkan kita ni kalau beribadah, kita kata umur Nabi lah 63 tahun ataupun 70 tahun, hanya 1 jam saja balik akhirat. Layak surga Allah. Lepas tu tambah balik lagi dengan dosa-dosa. Macam mana? Allah Ta'ala bagi peluang bulan Ramadan yang lalu, bulan rahmat, bulan keampunan, bulan kelepasan daripada penyakit, dia bagi. Dan kalau dapat Lailatul Qadar situ beribadah pada 1000 bulan, 83 tahun. Dapat 10 kali 800 tahun. Dan ini ceritakan dalam hadis, tiga orang adik-beradik. Yang seorang ni mati dalam perang fisabilillah, mati abang dia. Yang kedua pun mati. Tapi bila di surga yang adik ini lebih, memang semua di surga, tetapi darjatnya lebih daripada abang-abang. Kenapa? Dalam tempoh tersebut dia sempat dengan Lailatul Qadar dan beramal ibadah kepada. Kita pun yang ingat yang mau kita banyak surga. Kamu kurang lah. Jadi ibadah kita tak tahu kan Allah Ta'ala ini. Mazhab Mu'tazilah tidak mahu menggunakan akal fikiran mereka untuk memikirkan suatu perkara yang berlaku di alam dunia ini, padahal Allah Ta'ala jadikan segala apa yang ada dalam dunia ini untuk manusia memikirkan kekuasaan. Allah Ta'ala suruh, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kamu sendiri kamu tak fikir ke dalam inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatan lil albab. Pada kejadian langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran. Kenapa kamu tak fikir? Itulah seorang ulama, Ustaz Zuramli Muhammad Ghazali, dia katakan ketika kita berada dalam nutfah ni, setitik mani, kemudian mani yang bercampur itu nak jadi alaq mudghah, jadi pada kita minta ataupun kita nak ikut kita, ataupun kita ikut Allah Ta'ala yang tentukan kita semua. Ataupun sehingga kita lahir ni, kita tentu aku memang nak ubah begini sudah ni, tak ada kan, Allah Ta'ala tentu. Tapi apabila kita lahir ke dunia, kenapa kita tak mau ikut peraturan sistem yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala? Tanya balik diri sendiri, kenapa tak ikut? Daripada dulu sebelum kita ada ni, kita ikut apa Allah Ta'ala jadikan. Bila besar kita nak lawan Allah, bila kita ada lengkap, kita rasa kita berkuasa, kita nak lawan Allah. Saya rasa kita kena berhenti dulu. Kita sahabat akan sambung bab yang kita conclusion ataupun perbincangan kesimpulan yang ke-12. Ada persoalan, bolehlah persoalan. Saya jawab. Kita ramailah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ruang yang ada ini, dan kita pun juga bimbang dengan apa yang berlaku. Jika kita, dan sekarang ini pun kita memang bimbang kerana banyak berlaku perkara yang kita tak jangka di negara kita. Mana pembunuhan sekarang ini macam seolah-olah tiap-tiap hari lah. Yang bom, yang mati kena tembak, yang mati kena tikam, banyak sangat kita kata hari-hari. Dan juga kalau kita reka
kerekaan kita itu. Dan Allah Ta'ala bila turun bala dia tak kira. Bukan kata ni ustaz ni golongan kaki mati dia tak kena bala, tak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna naj'aluka أعدائنا اللهم دمر شرهم وشتت كلمتهم وانزل عليهم كلبا من كلابك في الرحاء يا جبار يا من الله. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مصر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مصر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في مصر. اللهم استر مصر وأهلها ومن فيها وما فيها يا أكرم الأكرمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. اللهم يا ملك الكتاب ويا من يسحب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر الإسلام في كل مكان وكل مكان وزمان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله